Al-Quran kita dari segi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video yang sedang berlangsung ini. Pada kali ini saya nak share kepada para penonton mengenai satu ilmu yang sangat pentinglah untuk kita mempelajari, untuk kita mengetahui agar kita boleh memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari segi di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Waktu kita duduk saja kita nak baca Al-Quran pun kita boleh membaca dengan bacaan yang betul. Jadi yang saya nak share ni adalah mengenai ilmu tajwid. Mungkin ramai yang tahu kan tentang ilmu tajwid ni. Apabila sebut je ilmu tajwid, semua orang faham, tahu. Tetapi adakah kita betul-betul memahami apa itu ilmu tajwid yang sebenarnya? Dan di dalam ilmu tajwid ni pun dia ada bahagian-bahagiannya dia yang kita kena tahu sebenarnya. Jadi itulah yang saya akan cuba terangkan, akan urungkaikan untuk kita lebih tahu apa itu ilmu tajwid sebelum kita nak mempelajari ilmu tajwid ni. Okey. Jadi ilmu tajwid ni dari segi bahasa dia, kalau perkataan tajwid adalah perkataan bahasa Arab. Apabila diterjemah ke dalam bahasa Melayu, maksudnya adalah memperelokkan sesuatu. Memperelokkan sesuatu tu dari segi perkataan. Okey, kalau dari segi istilah ilmu tajwid pula, maksudnya adalah melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat asli dan mustahak, yakni sifat mendatang. Okey, itu dari segi istilah untuk kita lebih faham lagi. Okey, perbincangan ilmu tajwid ni pula dia berkisar mengenai tentang kalimah-kalimah Al-Quran, tentang huruf-huruf, sebutan huruf-huruf Al-Quran, mengenai sifat-sifat dan juga hukum-hukum lah. Itu yang akan diperbincangkan di dalam ilmu tajwid. Okey, dari segi faedah ataupun matlamatnya, kita ni nak buat sesuatu, kita kena ada matlamat, kan? Hatta kita hidup dekat dunia ni pun kita ada matlamat hidup kita, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Kita nak makan, ada matlamat untuk badan kita ni kuat. Makan ubat, makan vitamin pun ada matlamat. Mustahil kita nak buat sesuatu tak ada matlamat. Begitu jugalah kita mempelajari ilmu tajwid, ada matlamatnya. Matlamatnya adalah untuk memelihara kita punya lidah ni daripada melakukan kesalahan membaca Al-Quran, dan semoga mendapat syafaat Al-Quran di akhirat nantilah, dan petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita punya matlamat, objektif kita mempelajari ilmu tajwid. Okey. Dan dari segi kelebihan pula, kita nak buat sesuatu, kita kena ada dia punya kelebihan dia kan. Contohlah kita nak nak makan nasi, nak makan. Kita nak dapat dia punya benefit tadi adalah untuk kita bertenaga. Kita makan vitamin, kita nak dapat dia punya khasiat tu tadi. Begitu juga benda-benda lain yang kita nak buat. Okey. Jadi kita nak belajar Al-Quran ni, belajar tajwid, ada kelebihan dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Yang bermaksud daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Riwayat Al-Bukhari. Jadi itu kelebihan kelebihan belajar Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan adalah sebaik-baik di kalangan semua orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Okey. Dan hukum, dari segi hukum pula, belajar ilmu tajwid ni dari segi hukum dia adalah fardu kifayah sebenarnya. Fardu kifayah maksudnya dia taklah wajib. Tak wajib, tetapi kenapa kita kena belajar? Okey, dia ada dua. Yang pertama fardu kifayah. Tetapi apabila kita buka saja Al-Quran ataupun kita nak solat, kita baca apa? Kita baca ayat Al-Quran, kan?
Kita buka Al-Quran pun kita kena baca. Automatik dia akan jadi fardu ain. Apa fardu ain? Fardu ain maksudnya wajib ke atas seseorang itu untuk belajar. Wajib ke atas seseorang itu untuk belajar ilmu tajwid. Sebab apa? Sebab takut-takut nanti bacaan tu tak betul. Itu yang kita takut. Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Sebab tu dia jadi fardu ain. Okey, jadi itulah serba ringkas mengenai pengenalan ilmu tajwid. Ringkas je yang patut kita tahu sebenarnya. Sekurang-kurangnya kita dah tahu mengenai pengenalan ilmu tajwid dari segi faedah, matlamat, dari segi kelebihan, hukumnya, semua ni sekurang-kurangnya kita dah tahu. Oh, ini rupanya kepentingan kita kena belajar ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran kita jadi lebih baik dan bacaan dalam sembahyang kita pun akan jadi lebih bagus. Kita baca pun rasa confident dan rasa puas hati, insya-Allah. Okey, jadi itulah seberingkas yang saya nak share pada kali ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ini merasakan video ini ada memberi manfaat, silakan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain agar mereka pun dapat ilmu sedikit daripada apa yang saya kongsikan ini untuk kita sama-sama mendapat manfaat, insya-Allah. Nantikan video saya yang seterusnya, nanti saya akan berkongsi mengenai tentang mengenai tentang sebutan huruf pula, insya-Allah. Jadi jangan terlepas dengan video saya yang akan datang. Kalau boleh subscribe saya punya channel YouTube ini agar banyak perkongsian yang akan anda dapatkan daripada video-video yang saya akan kongsikan, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.